kaum muslimin, dengan semangat dan roh kebenaran, berjihadlah wahai kaum muslimin, walau susah menempuh cabaran. Bersatulah wahai kaum muslimin, dengan obor sinar kebahagiaan, berjihadlah wahai kaum muslimin, biar syahid ataupun kemenangan, berjuanglah wahai. Muktamar tahunan PAS Pusat kali yang ke-59 akan diadakan pada bulan November ini selama 3 hari, iaitu bermula 22, 23 dan 24 bulan November. Dan sebagaimana kita semua maklum bahawa Muktamar ke-59 pada tahun ini akan diadakan di Shah Alam, iaitu di Stadium Melawati. Manakala bagi dewan-dewan, Dewan Ulama, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat akan diadakan di sekitar kawasan Shah Alam dan juga Petaling Jaya. Bagi Muktamar tahunan PAS Pusat ke-59 tahun 2013 ini, tahun ini kita akan mengadakan, selain daripada muktamarnya, adalah pemilihan parti yang melibatkan semua jawatan-jawatan yang diadakan atau diwujudkan oleh PAS Pusat, bermula daripada pengerusi tetap, timbalan pengerusi tetap, presiden, timbalan presiden, naib presiden, ahli jawatankuasa PAS Pusat dan juga pemeriksa kira-kira. Jadi sebagaimana yang telah diumumkan sebelum ini, bagi PAS Pusat, insya-Allah yang akan dimulakan perasmiannya pada 22 hari bulan November ini, perasmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuanku Presiden PAS sendiri, yang akan merasmikan dengan menyampaikan ucapan dasar pada sebelah pagi, dan sebelah petangnya akan diadakan proses pemilihan parti, iaitu bermula dengan jawatan pengurusi tetap, timbalan pengurusi tetap dan presiden. Jawatan presiden tidak dipertandingkan, manakala jawatan-jawatan lain iaitu timbalan presiden, naib presiden, ahli jawatankuasa kerja PAS Pusat akan dipertandingkan pada hari itu, 22 hari bulan November, dan keputusan pemilihan ini dijangka akan diketahui pada 23 hari bulan, iaitu hari berikutnya sekitar pukul 10 pagi. Bersatulah wahai kaum muslimin, dengan semangat. Kita di dalam PAS ini sebenarnya tidak ada yang apa yang dinamakan golongan ulama dan golongan profesional. Yang ada di dalam PAS adalah ahli PAS. Dan keistimewaan PASnya, dia ada satu dewan yang dinamakan Dewan Ulama PAS di peringkat pusat, peringkat negeri dan juga di peringkat kawasan-kawasan, dipanggil urusan ulama, bukan Dewan Ulama, urusan ulama kawasan. Untuk ketiga-tiga dewan ini, Dewan Ulama Pusat, Dewan Ulama Negeri dan juga urusan ulama ini, hanya ahli PAS yang mempunyai latar belakang agama sahaja yang boleh menganggotai dan menduduki di dalam institusi ini. Manakala untuk yang lain daripada itu, PAS Pusat, PAS Kawasan, PAS Cawangan, Dewan Pemuda Pusat, Pemuda Negeri, Pemuda Kawasan, Muslimat Pusat, Muslimat Negeri, Muslimat Kawasan adalah terbuka kepada siapa saja ahli PAS. Jadi tidak ada apa yang selalu disebut ini golongan ulama, ini golongan profesional. Tidak ada dalam PAS. Yang adanya hanya ulama yang melayakkan mereka duduk dalam Dewan Ulama. Yang satu lagi itu adalah ahli PAS biasa. Itu penjelasannya. Oleh sebab itu kita tidak begitu berminat untuk menonjolkan apa-apa perkara yang seolah-olah mengkategorikan ahli PAS ni kepada ulama, profesional, aktivis dan sebagainya. Ahli PAS adalah semua ahli PAS. Itu pada pandangan saya lah. Mengenai perkara-perkara yang akan dibahaskan di dalam muktamar ini, ianya pada umumnya bergantung kepada apakah usul yang akan dibawa ke dalam muktamar ini. Malahnya buat masa ini sehingga ke hari ini kita masih lagi belum memutuskan usul apa yang akan dibawa ke muktamar ini.
dan saya rasa pihak pres boleh menunggu pengumuman daripada Datuk Ketua Penerangan PAS Pusat yang juga merupakan pengerusi usul dalam muktamar ini. Mungkin beliau akan menjelaskan apakah usul yang akan dibawa lah dalam muktamar ini. Muktamar PAS Pusat biasanya lah, tahun ni kita pun belum confirm lagi jumlah sebenar perwakilan yang akan hadir, tapi kebiasaannya ianya tidak melebihi 1,300 orang. Itu bilangan maksimal lah untuk PAS Pusat, manakala dewan-dewan pun adalah lebih kurang sama. Sebab mulai daripada beberapa muktamar yang lepas, dewan-dewan juga akan diwakili oleh perwakilan daripada kawasan. Bukan saja sebelum itu hanya perwakilan daripada dewan-dewan negeri saja. Sekarang ni daripada kawasan. So jumlahnya adalah lebih kurang sama lah dengan PAS Pusat. Yang beriman dengan harta dan segenap kepunyaan. Pada umumnya pemilihan adalah sama berdasarkan jawatan-jawatan yang ada, tapi dari segi pelaksanaan, dari segi teknikal tu ada improvement. Ada ya. Contoh improvementnya ialah pertamanya macam diumumkan oleh pengurusi pemilihan tadi, adanya wakil kepada calon-calon di peringkat jawatan yang tinggi. Jawatan kalau di PAS Pusat ni timbalan presiden, naib presiden, kemudian di peringkat dewan ketua dewan, timbalan ketua dewan, naib ketua dewan. Calon-calon, setiap calon, kalau ada dua calon, calon tu diberi peluang untuk melantik pemerhati bagi pihak beliau, kerana kita nak menunjukkan transparent jawatankuasa pemilihan ini. Jadi tidak berlaku selepas daripada pemilihan selesai timbul apa-apa masalah, apa-apa komplain, rasa tak puas hati dan sebagainya. Jadi bidang kuasa kepada wakil calon-calon ini, dia boleh mendapat penjelasan dan boleh buat aduan dan sebagainya pada masa itu kepada jawatankuasa pemilihan. Ya, jadi kita transparent. Segenap kepunyaan, bergeraklah ke gerbang jasa. Secara generalnya kita sudah saya jangka dalam 85% dah siap. Dah siap. Kita dah ada semua sekali dah, semua kontraktor kita pun dah bagi semua laporan. Cuma yang akan dilaksanakan saja termasuklah tempat pengundian pun kita dah ada dengan gambar-gambar dan sebagainya. Gambar-gambar ni tempat pemilihan, ni tempat wartawan, wartawan yang saya sebutkan. Dan tema kita tahun ni adalah rahmat untuk semua. Itu tema muktamar tahun ni. Wisdom for all, rahmat untuk semua. Itu tema PAS, muktamar PAS pada tahun ini. Sama kita berdoa mudah-mudahan program ataupun muktamar ini akan diadakan dalam keadaan yang penuh harmoni, dan segala pemilihan dan juga pertandingan yang akan diadakan ini diadakan ataupun berjalan dalam bentuk persaudaraan atau ukhuwah Islam yang tebal, yang telah ditanamkan kepada semua ahli-ahli parti, dan tidak berpecah belah, sebaliknya memperkukuhkan lagi ikatan ukhuwah mereka untuk kepentingan parti di masa akan datang. Terima kasih. Berkorbanlah wahai yang beriman dengan harta dan segenap kepunyaan.